Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegagalan teknologi, adakah itu tanda-tanda kiamat? Baru-baru ni kita digemparkan atau dikejutkan seluruh negara dengan satu tragedi di mana LRT ataupun transit aliran ringan telah pun mengalami kemalangan ataupun insiden dan menyebabkan penumpang-penumpang ada yang bila brek mengejut, ada yang terjatuh, ada yang terlanggar, ada yang berdarah-darah. Saya ingat tuan-tuan pun dah tengok dah paparan berita sendiri tentang mangsa-mangsa dalam keadaan yang bagaimana. Ada yang saya difahamkan ada lebih kurang ada 213 mangsa dalam kejadian ataupun dalam insiden ini. Tapi ya, ada orang tanya, dia kata, Ustaz, macam insiden tragedi yang berlaku kepada LRT ni, adakah dia termasuk dalam salah satu kegagalan teknologi yang menunjukkan bahawa dunia kita dah nak menuju kiamat? Sebab kegagalan teknologi ni pun, kata orang bijak pandai, ini juga merupakan salah satu tanda dunia nak menuju ke arah pengakhiran. Maka antara bencana-bencana yang bakal berlaku atau sedang berlaku atau yang telah berlaku ada 3. Pertama sekali, bencana yang bersifat kegagalan teknologi. Apa makna kegagalan teknologi? Termasuklah dengan berapa banyak berita yang kita pernah baca, pesawat jatuh, tren tergelincir, kereta api berlanggar, kapal karam, kapal selam tenggelam dan rosak, pesawat hilang, sistem down. Ini semua kegagalan teknologi, tuan-tuan. Yang mana manusia pada satu ketika bergantung pada kecanggihan dia, pada pergerakan dia, pada kelancaran kegunaan, semua berharap pada dia. Tapi sampai satu masa dia rosak. Kalau macam rumah kita dulu, television tu kalau rosak kan, gambar tak berapa clear, gambar jadi sejalur macam tu kan, mak ayah kita kan tepuk pom tu elok balik. Kegagalan teknologi kan. Telefon sekarang pun tekan huruf M keluar huruf K, macam tu lah. Tapi dalam satu keadaan yang lebih besar, kegagalan teknologi ni dia boleh membawa kepada satu bentuk bencana yang besar hingga meragut nyawa, mengorbankan banyak manusia apabila kegagalan teknologi ini berlaku. Yang kedua disebut bencana yang bersifat geologis. Bencana geologis ni macam mana? Iaitu bencana alam. Bencana yang bersifat alam. Jadi kalau bencana alam ni, saya ingat tuan-tuan pun dah tahu dah, biasa dengar dah. Sama ada gempa bumi, taufan, tsunami, tanah runtuh, perubahan cuaca yang ekstrim, dan yang sama waktu dengannya lah, yang melibatkan alam. Kalau kita tengok dalam sejarah dunia ini, gempa bumi paling dahsyat pernah direkodkan berlaku pada tahun 1960. Sehingga kan pada tahun 1960 itu pernah berlaku gempa bumi yang direkodkan sebagai the strongest earthquake in history. Maknanya gempa bumi paling kuat, paling dahsyat dalam sejarah. Bila tu? Dia berlaku pada 22 Mei tahun 1960. Dan kejadian tu berlaku di Valdivia di Chile. Dia punya skala Richter gegaran gempa buminya itu adalah sekitar 9.5 skala Richter. 9.5 skala Richter. Habis tu Ustaz, yang tsunami berlaku di Aceh tu bukan kata tu pun dahsyat juga? Betul, dia dahsyat, tapi skala Richternya rendah berbanding dengan apa yang saya sebut ni. Yang berlaku di Aceh tu 9.1 skala Richter. Yang berlaku di Valdivia, Chile ni 9.5 skala Richter dalam masa 10 minit. Tapi apa beza dengan yang berlaku tsunami Aceh 2004 tu? Nanti saya sebutkan. Nanti saya sebut bezanya di mana. Tapi dia tetap bencana besar yang dahsyat. Kalau yang tahun 1960 ni, dia punya angka korbannya itu sekitar 6,000 orang mati dalam gempa bumi paling dahsyat dalam sejarah 9.5 skala Richter. Kalau yang gempa yang dahsyat meragut ramai nyawa ini, seperti yang saya sebutkan tadilah,
walaupun dia tak setanding yang kita sebutkan tadi dari sudut skala Richternya, tapi tsunami di Aceh yang berlaku pada 26 Disember 2004, walaupun skala Richternya 9.1 saja skala Richternya itu, tapi tumpahan airnya tu atau limpahan air yang dahsyat itulah yang telah mengorbankan 227,000 orang, dan ia melumpuhkan atau memberi kesan kepada 14 buah negara di sekelilingnya termasuk Malaysia. Di Malaysia pun ada yang meninggal dunia akibat tsunami itu. Tonton bayangkanlah, 227,000 orang korban kurang lebih daripada kejadian ataupun bencana tsunami yang berlaku di Aceh, hinggakan di Sri Lanka dan banyak lagi negara lain ataupun 14 buah negara yang lain juga terkesan sama. Jadi ini merupakan bencana yang disebut sebagai bencana alam ataupun bencana yang bersifat geologis. Bencana yang ketiga disebut sebagai bencana sosial. Bencana yang bersifat sosial politik. Bencana sosial politik tu bencana, Ustaz? Yes, itu pun bencana juga. Bencana macam mana tu? Konflik, rusuhan, peperangan dan termasuk juga penularan wabak. Macam kita baru-baru ni, kita digemparkan lagi dengan siri menyayat hati kejadian di mana rakyat Palestin di Gaza dan juga beberapa kawasan di Palestin itu sendiri diserang oleh Yahudi Zionis, dan ratusan ribu lagi hilang tempat tinggal. Bayangkan, rumah kena bom, rumah kena diletupkan, diledakkan rumah mereka, lalu rumah tu tak ada. Bayang tuan-tuan, dah lah ayah mak ada yang meninggal, anak meninggal, abang adik kakak pun meninggal dunia, rumah pun hilang. Rumah pun hilang. Macam kita tuan-tuan, walaupun ada orang bersedih hati kerana rayanya, Aidil Fitrinya kali ni, Syawalnya kali ni disambut di rumah sendiri, tak dapat balik kampung, syukur ada rumah. Tuan-tuan, syukur ada rumah tau. Saudara-saudara kita di Palestin meraihkan Syawal, meraihkan Aidil Fitri, tak ada rumah tuan-tuan, tak ada rumah, meletup rumah, habis, hancur barang semua habis. Kemudian selain daripada konflik, rusuhan, peperangan, termasuklah juga penularan wabak. Penularan wabak ini juga merupakan salah satu daripada bencana-bencana dahsyat bila dunia nak menuju kiamat. Sebab apa? Kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah, daripada dulu lagi kita telah pun didatangkan dengan pelbagai bentuk wabak yang macam-macam rupa, macam-macam keupayaannya untuk melumpuhkan manusia, dan semuanya ini berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Tidakkan datang satu musibah melainkan dengan izin Allah. Tidakkan datang satu musibah melainkan musibah tersebut datang dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah izin, baru musibah tersebut akan berlaku dan jadi. Sebab itu kalau tengok dari sudut penularan wabak ni, musibah juga ni daripada dulu lagi punya macam-macam tuan-tuan, punya banyak. Sebagai contoh, wabak kolera. Wabak kolera ni sejak pada tahun 1911 lagi telah pun mengorbankan 800,000 orang. 800,000 yang maut akibat wabak kolera. Kemudian ada juga wabak yang disebut Guangzhou China Flu. Yang mana pada tahun 1956 hingga tahun 1958 angka korban kira-kira ada 2 juta orang maut akibat Guangzhou China Flu ini. Kemudian ada juga tak lama selepas itu dia ada wabak dipanggil H3N2. H3N2 ini pun juga tak kurang dahsyatnya juga, mengorbankan 1 juta orang pada tahun 1968. Dan satu penyakit yang terkenal sampai ke hari ini, itulah dia, namanya AIDS. Yang AIDS tu 36 juta orang maut sejak daripada tahun 1981, dan banyak lagi wabak-wabak penyakit yang kita biasa dengar. Ada kalau kita dengar perkongsian daripada doktor dan pakar-pakar, seram kita dengar dengan koleranya, Ebolanya, chikungunya, mulut kaki dan tangan HFMD-nya, influenza A, B, Zika, H1N1, denggi, dan yang paling terkini sekali yang kita duk cakap hari demi hari sidang media di sana sini,
ini, itulah namanya COVID-19. Coronavirus COVID-19. Dan COVID-19 ini sampailah ke hari ini ataupun rekod yang saya dapatkan semalam 26 Mei 2021, yang mana wabak COVID-19 ini telah pun menjangkiti kurang lebih 166,346,635 orang ataupun kes yang telah pun dijangkiti, maknanya 166 juta lebih worldwide, ni seluruh dunia, di seluruh dunia. Dan daripada jumlah kes yang ataupun orang yang telah dijangkiti itu, iaitu kurang lebih ada 3,449,117 kematian. Ya, dan buat para penonton-penonton sekalian yang mungkin ada di kalangan ahli keluarga anda yang meninggal dunia asbab daripada COVID-19 ini, kita ucapkan takziah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Moga ditempatkan bersama dengan yang Allah sayang dan Allah kasih. Dan kalau mungkin ada yang sekarang masih lagi dirawat, dia dijangkiti atau dia positif COVID, kita doakan semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan buatnya, dan Allah berikan kehidupan yang sebagaimana sedia kala, kebaikan buat dia, dan Allah hapuskan dosa-dosanya, dan Allah angkat darjatnya berkat kesabarannya ketika menghadapi ujian musibah sakit COVID-19 ini. Dan kita pun jangan lupa tuan-tuan semua kena doa juga. Kena doa juga sebagaimana doa yang kita selalu baca atau kita dengar ustaz-ustaz kita baca, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami mohon berlindung padamu ya Allah daripada apa? Penyakit sopak, penyakit kusta, penyakit gila dan wabak-wabak yang berbahaya. Tuan-tuan perasan tak? Dalam doa yang kita baca tu, kenapa terselit juga penyakit gila? Penyakit sopak, penyakit kusta, penyakit gila dan wabak-wabak yang berbahaya. Sebab rupanya akibat daripada pelbagai bentuk atau penularan wabak ini, dia mengakibatkan macam-macam. Antaranya ramai orang hilang kerja, ekonomi terjejas, dan boleh mengakibatkan tekanan mental. Habis awak kalau dah tak kerja, kalau kerja pun pendapatan tak macam dulu-dulu, tak ada tekanan mental. Tekanan mental, itu yang wal junun. Junun tu gila. Sebab risau takut ramai jadi gila. Dah kerja tak ada, dibuang kerja. Kalau berniaga pun bisnes tak laku, tak laju, tak balik modal, dia jadi nak mengamuk, nak meroyan, nak marah, nak pukul, dan buat tindakan-tindakan yang tak sepatutnya dilakukan oleh seorang Muslim ataupun seorang yang beriman pada Allah. Itu yang kita takut tu. Doa, ya Allah, jangan sampai jadi gila ya Allah. Walau macam mana berat ujian pun, musibah, penyakit, wabak, pandemik ke apa, jangan sampai jadi gila. Itu kena doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita di Malaysia ni pun semalam 26 Mei ada 7,478 kes baharu yang merupakan rekod angka harian tertinggi lah. Walaupun kita doa pada Allah Ta'ala, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Iaitu kita minta pada Allah, tidak ada yang dapat memudaratkan kita, sama ada yang berada di langit maupun di bumi. Semuanya dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.